Assalamualaikum semua. Untuk kali ini saya kongsikan cara buat nasi daging utara. Saya juga akan kongsi cara menyediakan air asam kerisik dan sup kosong yang dipadankan makan bersama nasi daging. Nak tahu cara saya menyediakannya? Jom tonton video ini hingga habis. Pertama sekali, rebus daging. Sebelum rebus, macam biasa saya akan didihkan air. Daging ni beratnya 600 gram yang siap potong kecil supaya mudah waktu makan. Masuk garam, serbuk lada hitam, halia, bawang putih. Rebus anggaran 1 jam lebih atau hingga lembut. Saya rebus dengan api kecil. Air 1 jug dulu. Nanti bila hampir masak, tambah lagi. Tambah 1 jug lagi. Air lebih untuk masak nasi dan sup. Bahan untuk sediakan air asam: tomato 2 biji, 1 biji potong dadu untuk kisar dan 1 lagi hiris nipis. Bawang besar, cili padi 8 tangkai, limau nipis, belacan ni kita akan bakar dulu. Kerisik ni untuk menambah rasa lemak pada sambal. Asam jawa, sedikit garam dan gula sebagai perasa untuk imbangkan rasa masam. Asam jawa ni 2 sudu makan, bancuh dengan air panas, mudah sebati. Masuk air sikit dulu, guna sudu untuk larutkan. Agak sejuk, guna tangan lagi mudah. Belacan bakar hingga garing supaya sedap. Sementara tu potong bawang. 1/4 atau suku bahagian bawang asingkan untuk kita kisar dengan belacan. Yang selebihnya hiris nipis. Bawang hiris, begitu juga buah tomato. Pilih buah tomato segar macam ni supaya rangup bila dimakan nanti. Potong cili agak kasar. Suka pedas boleh tambah. Nampaknya belacan dah masak. Bolehlah kisar bawang yang suku tadi, tomato, belacan dan air asam. Tapis dulu air asam jawa ni. Masuk sikit dulu asal blender boleh jalan. Yang lebih tambah kemudian. Bawang, tomato, cili masuk mangkuk. Masuk bahan kisar. Masuk gula. Garam sikit dulu. Masuk kerisik 2 sudu cukup. Supaya lebih sebati, gaul guna tangan. Masuk perahan limau nipis. Bolehlah rasa masa ni mana yang kurang, boleh tambah. Dah siap, ketepikan dulu. Sekarang masa menyediakan nasi. Beras, guna beras basmati. Guna beras basmati macam ni lebih mudah masak. Jenama apa-apa tak kisah. Untuk sukat beras supaya mudah, anggaran air guna cawan. Cawan yang sama untuk sukat air nanti. 2,5 cawan macam ni biasanya boleh makan 5 hingga 6 orang. Cuci dulu hingga bersih, 3 kali cuci, kemudian rendam 15 hingga 30 minit. Lepas rendam, terus toskan air.
Rendam dulu supaya beras ni lebih kembang bila dimasak. Tapi yang guna beras biasa tak perlulah rendam. Bahan untuk nasi: daun ketumbar dalam 6 pokok. Cuci bersih, akar pun kita akan masuk dalam nasi nanti. Daun pandan 2 helai simpul kemas, halia 2 inci, bawang putih 3 ulas, buah tomato 1 biji ni potong dadu kecil. Cube hati ayam, bawang merah separuh hiris, rempah 4 sekawan, kayu manis, bunga lawang, buah belaga, cengkeh. Seterusnya kismis hitam dalam 3 sudu, cuci dulu. Minyak sapi 2 sudu makan, minyak masak 1/3 cawan, susu cair setengah cawan, rempah kurma, rempah biryani, jenama apa saja. Air rebusan daging yang kita rebus selama 1 jam 45 minit dengan api kecil dah lembut. Tapis, asing air dengan daging. Ni dia bahan potong dah siap: tomato, bawang merah, bawang putih dan halia. Sekarang sediakan kuali. Saya guna kuali lepeh macam ni. Masuk minyak masak. Minyak sapi, tunggu minyak panas, masuk bahan hiris, bawang merah, bawang putih, halia, masuk rempah 4 sekawan, tumis hingga sedikit layu dan naik wangi. Dah wangi, masuk tomato. Kacau bagi tomato dan semua bahan layu. Sekarang masuk rempah biryani, juga rempah kurma, masuk daun pandan, akar ketumbar, cube ayam, tumis hingga garing atau masak sepenuhnya semua bahan-bahan ni. Masukkan kismis hitam. Sekarang boleh masuk beras. Gaul sebati hingga semua tersalut dengan beras, lebih kurang 1 minit macam tu. Masuk air rebusan daging, air 4 cawan. Tadi beras 2 cawan setengah. Masuk susu cair setengah cawan. Gaul lagi. Bolehlah masukkan daging. Saya masak nasi ni dalam kuali ni je. Tak perlu pindah rice cooker. Letak daun ketumbar, tutuplah supaya cepat mendidih. Tak tutup pun boleh. Masa ni rasa air tu. Kalau kurang garam, boleh tambah masa ni. Saya tak tambah sebab cube dah cukup rasa dia. Tunggu air kering, baru tutup tudung kuali. Sekarang nampak kering air. Saya lapis aluminium foil supaya uap tak keluar. Ini bagi menjamin nasi yang dimasak dengan sempurna. Masa ni guna api kecil, paling kecil. Masak anggaran 10 hingga 15 minit lagi. Ni bawang merah dan bawang putih untuk buat bawang goreng. Bagi tabur pada nasi dan untuk sup. Hiris nipis, bawang goreng buat sendiri, rasa dia lebih wangi. Goreng bawang, pastikan minyak panas, sentiasa kacau. Asing bawang merah dengan bawang putih. Bawang putih lebih cepat masak banding yang merah. Dah lebih kurang 15 minit, kita tengok nasi. Masa ni tabur bawang goreng. Kemudian tutup penutup supaya nasi wangi bersama bawang goreng. Biarkan dulu. Sementara tu siapkan periuk untuk masak sup kosong.
Lebihan air daging tadi masuk periuk bagi mendidih. Bila mendidih, masuk ladi hitam, garam, bawang goreng, masuk daun sup, daun bawang. Siap semua, kita tengok nasi. Nampak cantik, berderai. Boleh tabur daun ketumbar untuk hiasan. Siap sudah, set nasi daging, sedia untuk dinikmati. Saya harap perkongsian ini dapat manfaat. Terima kasih semua. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.